Apa benda korang suruh aku tengok ni? Aha, kapal ni dekat laut. Okey, lautnya macam normal. Tiba-tiba laut tu dia jadi macam sangat-sangat tenang. Padahal tadi macam bergelora je, berombak macam biasa. Ini macam tak berombak langsung. Sekejap, apa benda ni? Apa yang kau tulis? Let lu jap. Pria ini berhasil menembus Terra Infinita Map dan merakam keadaan laut yang aneh. Hold up. Itu peta bumi. Itu peta flat. Tu. Weh, mana boleh weh. Ini dalam video orang lain. Lepas tu kau pergi ambil, curi, letak dalam kau punya channel. Lepas tu kau pergi tambah sendiri kau punya logo watermark flat earth sendiri. Padahal dia tak cakap apa pun pasal flat earth korang tu. Sekati je. Assalamualaikum dan kembali lagi kita ke Melahad. Seminggu-minggu lepas awak tanya saya dah berapa minggu dah ni, dah video yang keberapa dah Melahad ni. Jadi dalam episod kali ni kita dibawakan satu video yang dia aneh lah, sangat-sangat menarik untuk dibincangkan. Tapi yang sangat-sangat tak bestnya, tiba-tiba pula dia digunakan untuk dia ditunggang. Tiba-tiba nak promosi pula satu ideologi yang aku tak tahulah sampai sekarang ideologi ni troll ke tak. Flat Earth, bumi datar dan peta yang ditunjukkan di sini Terra Infinita Map. Apa benda weh? Apa ni? Okey. Apa yang berlaku sebenarnya dalam video ni? Dalam video ni ada satu kapal dengan kelasi-kelasinya. Kapal kecil je. Diorang tengah berlayar di George Bank. Dan ini adalah satu maklumat yang sangat-sangat penting, crucial. George Bank. Dan ketika diorang berlayar tu, diorang berada dalam satu keadaan laut yang berombak macam biasa. Tiba-tiba laut tu jadi tenang, jadi macam smooth. Kita tengok macam sutera pun ada. Cantik weh. By the way, apa kena mengena kalau tiba-tiba je laut jadi tenang? Apa kena mengena dengan flat earth? Kalau dekat penghujung dunia tu air tenang ke? Bukan air patut lagi bergelora ke sebab dia berlanggar dengan tembok ais yang dekat hujung lantak lah. Aku rasa fenomena ni dia tak langsung menerangkan flat earth, tapi yang dia terangkan adalah teori One Piece, iaitu Calm Belt yang mengelilingi Grand Line tu, kawasan yang tak ada angin langsung, tak ada ombak, laut tak bergerak, dan itu adalah kawasan yang dipenuhi dengan raksasa laut. Harap-harap kapal tu tak tiba-tiba berjumpa dengan Leviathan pula. Dapat kaitkan anime dengan game serentak. Itu rekod baru. Okey, apa penjelasan dia? Clue yang terbesar adalah pada kawasan itu sendiri, iaitu di George Bank di timur laut Amerika Syarikat. Dekat kawasan laut tu sebenarnya cetek sebab dia adalah kawasan daratan bawah laut yang ditinggikan lebih kurang macam gunung. Dan dekat hujung daratan tu tiba-tiba dia menjunam dengan sangat tinggi. Jadi dia cetek, lepas tu tiba-tiba junam dengan sangat-sangat dalam. Harap-harap korang tak ada thalassofobia sebab sangat menakutkan laut yang dalam ni. Jadi ia adalah tempat pertemuan air daripada laut dalam dengan air dekat kawasan yang cetek. Jadi kita anggap air laut ni dia semua sama je kan. Dia boleh bercampur, berukhuwah, bergaul sesama mereka. Tapi sebenarnya tak juga, sebab air daripada kawasan yang bersuhu tinggi dan dia punya kandungan mineral dia, kandungan garam dia, bila dia bercampur dengan air daripada kawasan lain yang suhu rendah, kandungan mineral dan garam dia berbeza, dia
diorang tak bercampur dengan baik. Apatah lagi kalau air tu sendiri datang daripada arah yang berbeza. Jadi itu yang kita tengok fenomena yang sangat-sangat menarik dan ajaib yang disebutkan juga di dalam Al-Quran, iaitu apabila dua laut bertemu, kita boleh nampak tembok, kita boleh nampak batasan yang sangat-sangat jelas. Termasuklah juga interaksi bendalir yang sangat-sangat kompleks dekat laut yang sangat-sangat luas ni. Maka berlakulah fenomena yang kita dapat tengok dalam video tu. Sekali lagi, apa kena mengena flat earth? Macam mana flat earth boleh terang fenomena ni? Korang tulis dalam bahagian komen, aku nak tahu juga. Nobita tu kuat, tetapi dia hanya berpura-pura lembik di depan orang. Doraemon adalah seberat 129.3 kilo. Uyuh, beratnya Doraemon. Best ni Doraemon tak diet makan dorayaki banyak sangat. Tapi dalam gambar ni Nobita elak je angkat Doraemon tu. 120 kilo dia angkat macam tu je. Dan bukan setakat dia angkat Doraemon yang berat 120 kilo. Yang lagi menakjubkan adalah cara Nobita angkat. Dia angkat guna bicep curl weh. Cara angkat beban yang paling susah. Sebab apa? Okey, apa berat yang paling berat sekali pernah diangkat oleh manusia? Amanah. Masya Allah, penonton-penontonku semua warak-warak semua. Tak, berat fizikal. Berat fizikal yang paling berat adalah 505 kilogram. Tapi cara yang dia angkat adalah dengan cara deadlift. Macam ni. Beban fizikal yang paling berat pernah diangkat dengan cara Nobita tu, iaitu bicep curl, adalah 114 kilogram. Weh, jauhnya beza 500 kilogram dengan 100 kilogram lebih. Sebabnya bila kita angkat guna bicep curl, apa yang berlaku adalah kita letakkan beban tu pada satu jarak yang agak jauh daripada fulcrum. Macam ni kan, ini beban dan ini fulcrum. Dan kita punya muskel, kita punya bicep ni adalah tempat kita mengenakan daya kepada beban. Jadi makin jauh beban daripada fulcrum, maka daya torque yang dikenakan oleh beban adalah makin tinggi. Itu sebab kita dapat tengok macam prinsip fulcrum yang kita belajar kat sekolah tu lah kan. Lagi panjang batang kayu tu daripada fulcrum tu, kita tolak sikit je, kita dapat mengangkat beban yang lebih berat. Jadi samalah juga, makin jauh daripada fulcrum, lagi payah kita nak angkat beban tu. Tapi dengan Nobita angkat Doraemon yang seberat 130 kilo dengan gunakan bicep curl, maksudnya Nobita sebenarnya sangat kuat. Lebih kuat lah pada Giant lah. Pecah rekod dunia weh. Maksudnya Nobita selama ini cuma berpura-pura sahaja lemah. Mungkin dia nak tunjukkan kepada Doraemon yang dia memerlukan bantuan Doraemon. Doraemon kena datang daripada masa depan untuk bertemu dengan takdirnya, iaitu bertemu dengan Nobita di masa belakang. Aku tak tahulah. Superconductor. Assalamualaikum semua. Apa pandangan semua tentang superconductor yang boleh digunakan dalam suhu bilik yang telah dijumpai oleh saintis dekat China? China ke Korea? Rasanya Korea. Apakah ini satu berita yang baik ataupun buruk? Okey, ini adalah satu berita yang sangat-sangat viral dan menggoncangkan dunia sains beberapa minggu yang lepas, dan dia sangat-sangat hype lah pasal benda ni. Sebab apa? Sebab dia adalah antara penemuan yang mungkin boleh mengubah dunia keseluruhannya, dan orang yang menemui ni hampir confirm akan diberikan Nobel Prize. Superconductor dalam suhu bilik weh. Okey, tapi sebelum tu, superconductor ni apa benda? Superconductor ni lebih kurangnya adalah bahan yang dia boleh mengalirkan elektrik tanpa sebarang rintangan pada satu suhu tertentu yang sangat-sangat rendah. Jadi bila elektrik mengalir dalam wire, mengalir kat mana-mana lah, sebenarnya berlaku rintangan. Bila berlaku rintangan, akan berlakunya tenaga yang terbazir, yang terlepas disebabkan rintangan tersebut. Jadi bayangkan seluruh dunia ni elektrik dialirkan dengan, ya Allah, punyalah
banyakkan berapa juta volt entah. Dan bayangkan juga tenaga yang terbazir disebabkan rintangan dalam wire. Hui, kalau boleh cipta pengalir elektrik yang tak ada langsung rintangan, itu mungkin menjimatkan beratus bilion dolar, bertrilion dolar. Dan itu juga bermakna kita boleh buat kereta api yang terapung. Hyperloop Elon Musk tu boleh jadi kenyataan. Kita mungkin boleh ada sumber tenaga baru, nuclear fusion, penggabungan nuklear. Selesai masalah krisis tenaga kita sekarang ni. Kita boleh ada versi komputer yang sangat-sangat power dipanggil quantum computer. Akhirnya korang bolehlah main Minecraft letak 500 mod. Yang kalau aku buat dekat komputer, aku boleh jadi Oppenheimer weh. Cipta bom atom baru. Masalah yang sangat besar dengan superkonduktor ini adalah nak menghasilkannya ataupun nak menjadikannya untuk berfungsi dengan baik, ia perlu berada dalam suhu yang sangat rendah, hampir sebenarnya dengan absolute zero, negatif 273 darjah Celsius. Suhu yang diperlukan merkuri untuk jadi superkonduktor adalah negatif 268 darjah Celsius. Kita nak bangun subuh suhu 15 darjah Celsius pun dah rasa sejuk. Ini negatif 268 darjah Celsius weh. Korang pasang komputer Minecraft korang dalam freezer pun tak jadi ke superkonduktor lagi tahu. Jadi bila mai berita ni yang sebenarnya datang entah mana-mana, sangat mengejutkan bahawa telah ditemui bahan superkonduktor ini yang boleh mengalirkan elektrik tanpa sebarang rintangan pada suhu bilik. Bahan tersebut boleh jadi superkonduktor. Dia macam wow, biar betul. Bahan tersebut diberi nama LK99 dan dia macam Philosopher's Stone, bahan yang paling legenda yang kita cari beribu-ribu tahun, akhirnya dah jumpa. Tak, sebenarnya tak. Sebab paper tu sendiri ada banyak sangat kontroversi. Dia asyik-asyik bertukar nama penulis dia, macam bergaduh, macam okay, aku nak letak nama aku dekat ini sebab penemuan ini adalah penemuan Nobel Prize, aku nak Nobel Prize. Gaduh, kontroversi dan kemudian bahan tersebut pun dikajilah oleh saintis-saintis lain. Dan sebenarnya tak susah pun nak replikasikan balik kajian tersebut. Siap ada saintis yang buat live stream lagi, dia orang cuba untuk replikasikan balik paper tersebut. Makin lama makin banyak saintis yang mula skeptikal, pertikaikan macam-macam, anggap bahawa penemuan tersebut sebagai pelik lain macam ni, something's wrong somewhere. Kemudian Condensed Matter Theory Center keluarkan satu kesimpulan bahawa dengan sangat-sangat sedih, kami sekarang percaya bahawa game over. LK99 bukanlah superkonduktor, bukan langsung pada suhu bilik, malah pada suhu yang sangat-sangat rendah pun bukan. Ia adalah bahan yang berkualiti rendah yang sangat-sangat merintang tinggi. Batu hujung macam tu. Tak ada pedah kita melawan kebenaran, data telah pun bersuara. Maka nampaknya setakat ini bahan dongeng kayangan tersebut adalah dongeng kayangan lagi. Tapi mungkin lepas ini mana tahu korang yang akan jumpa. Jadi itulah kita punya last kita pada kali ini. Jadi kalau anda ada apa-apa soalan, jangan malu, jangan segan untuk bertanya. Mungkin utamakan untuk anda letakkan soalan tersebut di Reddit Ajar, kerana ada komuniti yang sebenarnya sangat-sangat pandai diorang ni. Tengok jawapan-jawapan diorang jauh, kagum weh diorang punya jawab. Tapi anda boleh juga salurkan soalan-soalan tersebut dalam inbox Facebook ke dan sebagainya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.